Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan penggunaan VLAN. So, di sini kita dapat melihat ada satu internet server, satu server di internet, dan kita ada department A, department B. Berdasarkan maklumat yang kita ada satu komputer department A yang perlukan akses ke internet, dan satu komputer yang hanya memerlukan capaian dalaman. Begitu juga dengan department B, kita ada satu komputer yang digunakan untuk capaian di internet, menggunakan internet, dan satu lagi hanya digunakan untuk capaian dalaman. Dalam praktis ni kita akan memecahkan kepada dua bahagian, di mana komputer yang boleh mencapai capaian internet tidak boleh mencapai server di dalam. Manakala komputer yang dibuat konfigurasi untuk capaian dalaman tidak akan dapat menggunakan internet. So praktis ni sangat berkesan digunakan untuk memisahkan komputer-komputer dan juga server-server tertentu yang memerlukan keselamatan dari capaian internet. Baik. So, okey. Pertama sekali kita anggapkan kita ada satu router di sini, di mana router ni merupakan kita anggapkan sebagai router unified lah. So, dalam packet tracer ni kita dapat lihat secara fizikal peralatan tersebut untuk kita belajar sebenarnya bagaimanakah rupa bentuk perkakasan tersebut secara fizikal. Jika kita lihat untuk model router seperti ini, model router 1841, ini ada bentuk dia. Baik. Kita pergi kepada sila I. So kita ambil dulu saja. Okay, so kita end, tak perlu set password apa-apa lah. So kita terus kepada configuration. Baik. Untuk kegunaan biasanya router akan ada dua bahagian. Satu WAN dan satu LAN. Okay. So untuk bahagian WAN, kita akan membuat konfigurasi 192.168.0.1 sebagai interface pada router, dan 192.168.0.255.255.255.0 sebagai net mask. Okey, ini untuk WAN. Kita akan buat configuration macam ni lah. So untuk LAN pula, LAN pada router kita akan masukkan 192.168.1.1 dan net mask 2.0. Baik. Okey, ini secara basic yang kita akan membuat konfigurasi pada peringkat awal. Okey. So kita akan sambungkan router Fastnet 00 kepada internet. Okey. So kita akan start membuat konfigurasi. So type conf conf.t. Okey, so interface Fastnet 0/0. Okey, kita masukkan IP untuk WAN tadi. IP address 192.168.0.1.255.255.255.0. So kita masukkan juga description sebagai WAN. Okey. So kita masukkan no shutdown sebagai untuk kita upkan interface. So di sini kita tengok LAN interface 00 stated to up. Baik. Okey, sekarang kita dah nampak dah hijau Baik. Untuk server kat sini, untuk konfigurasi ni kita masukkan 192.168.0.1
0.100 sebagai IP address. Okay, so kita setting pada server. Okay. 192.168.0.100. Gateway dia perlu menggunakan gateway pada router. Okay. So okay. Ini IP router. So 021. So ini dia akan menggunakan NetMask 255.255.255.0 menggunakan gateway 192.168.0.1. Okey, itu untuk bahagian internet. So kita cuba test ping 192.168.0.1. Okey. So dia ada reply daripada router. Okey. Daripada router pula kita ping. Okey, kita exit dulu configuration. So kita ping kepada server 192.168.0.100. Okey. So successful Okay. Kita lihat sini successful. Okey. Itu kita dapat lihat sekarang konfigurasi antara router dengan internet. So kedua-duanya telah berjaya dilaksanakan. Baik. Sekarang kita akan configure bahagian LAN pada router. Okey. Kita anggapkan router ini adalah sebagai router Unify. Okey. Untuk situasi sebenar Unify telah pun sedia ada perkara ini, tapi untuk praktis ni kita perlu membuat sendiri konfigurasi ini. Biasanya router telah dibuat konfigurasi oleh pihak TM ataupun pembekal internet lah, ISP, Internet Service Provider. So okey, kita teruskan untuk membuat konfigurasi kepada interface kedua, iaitu interface LAN. Okey. So interface fastnet 0/1 IP address 192.168.1.1 sebagai IP router, 255.255.255.0 sebagai netmask. So kita masukkan juga description sebagai line. Okey. So exit. Tertinggal kita kena no shut untuk upkan dia, no shutdown. Okay. So untuk change status up, jangan lupa ini kalau kita tak change dia takkan up. Kita exit. Okay. Untuk kita save, kita akan masukkan copy running config startup config. Okay. Ini adalah basic. Setiap kali kita membuat konfigurasi pada router ataupun switch, kita kena buat copy running config, config untuk kita buat save. Okay, so kita save punya configuration. So okay. Sekarang bahagian LAN kepada interface router ni kita telah upkan dia. Okay. Seterusnya kita akan membuat konfigurasi kepada switch. Okay, kat sini dalam kes ni kita akan pakai 2960. Okay, 2960 switch So kita letakkan satu switch kat sini. Dan switch ni kita akan sambungkan daripada Unify kepada switch. Okay. So kita ambil daripada fastnet 1, kita masukkan kepada switch. Biasanya praktis yang biasa orang lakukan, dia akan letakkan sama ada di fastnet 1 ataupun fastnet 24 sebagai uplink. Sebagai uplink. Baik. Sekarang kita akan membuat konfigurasi kepada switch. Okey. Untuk switch, pertama sekali kita akan membuat konfigurasi kepada VLAN terlebih dahulu. So kita masuk config T. Okay. So interface VLAN. Untuk internet kita akan letak kepada VLAN 10. Okay, kita akan design VLAN 10. So kita akan set VLAN 10 sebagai VLAN internet. Okay.
untuk VLAN 10, kita akan masuk IP address 192.168. Okay. So VLAN 10 ni kita akan mengikut kepada LAN pada router. So kita akan setkan oleh kerana router telah pakai dot 1, so untuk switch kita akan pakai 1.254. Okay, so 255.255.255.0. Okay, so kita masukkan description dia sebagai internet. Okay, internet. VLAN internet. Okay, so sama juga no shutdown. Okay, so exit. Baik, itu VLAN pertama. So VLAN kedua kita buat terus VLAN kedua, iaitu sama juga kita masuk conf t. Okay, kita masuk interface VLAN. Kita createkan satu VLAN iaitu VLAN 100. Okay, interface IP address VLAN 100, kita pakai 192.168.100.254. Okay, 255.255.255.0. Baik, so kita remark kat sini juga VLAN 100 sebagai VLAN internet. Internet. Okay. Okay. So untuk VLAN internet, dia ada IP dia adalah 192.168.10/24. Okay. Segmen kita katakan dia sebagai segmen. So untuk VLAN internet adalah 192.168.100.0/24. Okay, sebagai segmen untuk internet. Okay, so kita ada kat sini kita ada dua VLAN yang kita dah create. Okay, so kita pergi di sini balik. So yang ni kita tekan enter. Okay, description VLAN internet. Okay, so no shutdown, exit. Baik, so kita tengok balik show run. Okay, show run. So okay, kita nampak ada dua VLAN yang kita dah create. Okay, so satu adalah VLAN internet menggunakan subnet 1.254. Okay, VLAN internet menggunakan 100.254. Okay, so baik. Tadi kita dah sambungkan daripada router Unify kepada switch di port 24. Okay. Untuk membolehkan pengguna mencapai internet melalui switch ini, kita perlu buka fastnet 24 untuk mengenali router. So dalam kes ni kita akan membuat switch port. So conf t, okay, kita masuk dulu interface fastnet 0/24. Okay, so dari itu kita akan buat switch port access VLAN. Okay, VLAN internet tadi adalah VLAN 10. So kita tengok VLAN 10. So okay, dia bagi tahu interface change state to up. Baik. So daripada switch sepatutnya jika tidak ada masalah, dia akan dapat ping kepada router di bahagian LAN. Okay, so kita cuba ping 192.168.1.1.
Okey, baru nak up okey. So kita dapat lihat kat sini percentage dia adalah 5. So melalui switch ini telah pun berjaya ke unify. Baik. Seterusnya kita cek balik config seorang. Okey. Bila kita cek pada port 24, okey, kita akan dapat lihat switch port access VLAN 10. Mana VLAN 10 merupakan VLAN segmen 1 kan, VLAN segmen 1. So VLAN 10 dapat mengakses ke internet menggunakan switch di laluan port 24. Okey. Baik. Sekarang kita akan buka juga pengguna yang nak pergi ke internet. So okey. Kita sambungkan dulu. Kita ada dua komputer yang akan pergi ke internet, iaitu komputer pertama kita sambung kepada port 01. Komputer kedua kita pergi kepada port 02. Okey. Dua komputer ni akan pergi ke internet. So kita akan benarkan laluan kedua komputer ni untuk akses kepada internet di sini. Baik. Cara dia adalah kita telah kenal pasti dua port yang kita telah sambungkan, iaitu interface 01 dan 02. So apa yang perlu kita buat adalah conf t. Okey, lepas tu kita masuk kepada interface fastnet 01. Ikut komputer. Okey, so kita masukkan switch port access VLAN 10 sebab komputer ni nak pergi ke internet. Baik. Untuk memudahkan kita membuat pemantauan, kita juga boleh buat description, iaitu kita masukkan nama PC tersebut di dalam description. Seperti di sini PC 8 description dia adalah PC 8-internet. Okey, untuk memudahkan kita cek. Okey, so no shutdown. Okey, exit. Baik. Kita tutup balik switch. Okey, di sini komputer ni kita perlu setkan balik IP dia kepada VLAN 10. Itu 192.168.1.100. Let's say kita letak 100. So gateway dia perlu menggunakan gateway yang terdapat di dalam router di router Unify ni. Kita kena pasang gateway di router Unify. Okey. So sekiranya kita buat ping kepada router, okey, dia akan berhasilan daripada PC 8 melalui switch ke router. Okey. So seterusnya daripada PC ke switch, router dan juga ke internet, iaitu internet menggunakan IP 0.100. Baik, kita ping 192.168.0.100. Okey. So okey, komputer PC 8 berjaya ke internet. Seterusnya kita set pula configuration untuk PC di department B. PC di department B. PC di department B kita telah sambungkan dia kepada fastnet 02. Okey, fastnet 02. So kita config pada fastnet 02. Okey, configurati interface fastnet 0-2. Okey, so kat sini kita switch port access VLAN 10. Okey, masukkan description. Okey, PC 10-internet. Okey. Okey, so seperti biasa, no shutdown, exit
exit. Selesai configuration di switch. Sekarang kita pergi kat komputer tersebut, kita configure IP dia adalah kita letakkan satu. Jadi kita lupa kat sini, kita kena masukkan remark sikit supaya kita tak keliru. So kat sini kita pakai IP ni. Okay. Kita remark dia kat sini supaya memudahkan kita lihat. So kat sini kita pakai 100. So kat sini kita akan pakai 101 LAN. Okay. Untuk komputer ni. So ni tadi gateway dia adalah 192.168.121. Okay. NAC mask 255.255.255.0. Okay. Okay. Remark ni pentinglah untuk kita memantau senang kita tengok. So ini juga kita akan pakai KV.1. Besarkan sikit ni. So baik. Kita set ikut yang apa yang kita planning tadi, iaitu IP dia adalah 1.1.1 dan gateway dia 1.1. Okey, sekarang kita ping kepada gateway dulu 192.168.121. Okey. So daripada gateway melalui router ke internet. So internet adalah 0.100. Okey. So dua komputer ni telah berjaya ke internet. Baik. Kita telah selesai buat konfigurasi untuk perasan yang hendak pergi ke internet. Okey, seterusnya kita akan buat untuk internal punya komputer. So, untuk internal punya komputer berdasarkan pengguna, dia hanya perlukan capaian dalaman ke internet server. Namun, dia tidak mahu menggunakan laluan yang sama yang digunakan untuk internet. Baik. Untuk tu kita telah pun buat VLAN 100 di sini yang akan kita gunakan untuk praktis ni. Okey. Kita akan sambungkan komputer pertama, iaitu komputer pertama ke port 03, manakala komputer kedua untuk internet kita sambungkan kepada port 04. Kita cek balik run config. Okay, kita memang telah sediakan satu interface VLAN untuk internet. Okay. So kita akan config interface 3 dan 4 untuk komputer 3 dan komputer internal untuk dia menggunakan internal segment saja. Okay. So config T. Okay. So interface fastnet 0/3 switch port access VLAN 100 sebab kita dah set VLAN internet adalah VLAN 100. Okey, status dia up. Kita masukkan description PC 9/internet. Okey. So no shutdown. Macam biasa. Exit. Okey. So kita teruskan juga konfigurasi config T. Kita masukkan interface kedua fastnet 0/4 untuk komputer dari department B. Okey. Switch port access VLAN 100. So description PC, tengok sini PC 11 PC 11/internet. Kita
boleh tambah lah kalau kita takut keliru, kita tambah department B. Macam tu. Okay, so ya. So exit, no shutdown. No shutdown. Exit. Exit. Okay. So, sekarang kita set kepada komputer ni, kita setkan IP. So, kita plan dulu IP dia. Okay, so kita plan IP dia kat sini adalah 192.168. Segmen internet adalah menggunakan VLAN 100, VLAN 100, segmen third computer 100. So, kita letak dalam 100 kat sini. So, net mask dia 255.255.0. So, gateway 192.168.100.254 kita gunakan gateway yang terdapat pada switch. So, kita dah setkan 154 ni pada switch. So, kita akan gunakan switch sebagai gateway untuk dia kenal antara VLAN 100. So, untuk komputer yang kedua sama juga, kita setkan dia 192.168.255.255.255.0. So 192.168.100.254 sebagai gateway. Baik. Okey, ni kita punya plan. So kita configure dia. Okey, masukkan. So 100.100. Okey. So ini adalah gateway 254. Okey. So kita hanya boleh try untuk ping kepada switch sebagai gateway. Tengok. Okay, so ada respon daripada gateway di switch. So kita tengok pada komputer di department B pula. So kita check ke 100.101. Okay, yang ni betul, yang ni 254. Okay, baik. So sama juga kita akan check kepada gateway 254 iaitu switch. Ping switch dulu. Baik. Kita akan test ping daripada internal PC 11 ke department A. Okey, department A kita tengok IP dia adalah 192.168.100.100. Kita try ping. Baik. Okey, ada respon. Okay. Kita cuba ping dari department yang sama iaitu komputer yang sebelah dia, iaitu komputer internet. 1.101 adalah komputer internet dalam department B. Komputer internal department B ping kepada komputer internet di department B. Baik, kita nampak kat situ adalah request timeout. Okey, so kita nampak fungsi dia adalah dalam pengasingan. Okey, pengasingan. So VLAN berbeza tidak boleh communicate antara satu sama lain. Okey. Walaupun ada cara untuk membuat komunikasi, tapi untuk praktis ni kita membuat pengasingan. So kita asingkan VLAN internal dengan VLAN internet. Baik, kita tambah satu lagi sini. Kedua-dua komputer internal ni dipasang adalah untuk membolehkan server internal dicapai hanya untuk pengguna internal saja. So, kita sambungkan dulu server internal ni dengan switch iaitu di port 05. Okey, di port 05. So, kita config dulu port 05, configure di interface fastnet 0/5. Okey, sama juga switch port, access VLAN 100. Okey, description server internal. Okay, so no shutdown. Okay, exit. Right. So untuk server ni kita akan configure dia 192.168.100.200 sebagai IP dia, dan subnet mask dia 255.255.255.0. So gateway 192.168.100.200
254, iaitu gateway pada switch. Okey, so kita set dulu IP dia. Okey, 100.200. Okey, yang ni dah betul. Okey, baik. So sekarang ni kita akan runkan ping kepada switch 192.168.100.254. Okey, kita ping gateway dulu. Okey, so ada respon. So kita ping daripada komputer di department A ke server, komputer internal ke server. So server 192.168.100.200. Okey. Okey, ping. Okey, so okey. Ada respon. So daripada department B kita ping pula. Okey, ping 192.168.0.200.200. Okey. So okey, boleh ping kepada internet server. So, kita tengok pula di department A ada komputer internet. Kita cuba ping kepada internet server. Ping 192.168.100.200. Okey. So dia mendapat hasil destination host unreachable. So komputer internet tidak boleh mencapai internet server. Sama juga pada department B, kita cuba ping. Okay, ping 192.168.100.200. Baik, sama juga destination host unreachable. Okay. So, berdasarkan praktis yang kita buat, kita dapat membuat kesimpulan bahawa antara satu kegunaan VLAN adalah membuat pengasingan antara dua segmen. Ini salah satu cara kita membuat pengawalan dalam capaian dalam sistem rangkaian. Sekian saja untuk kali ini, kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.